Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Ini adalah kisah seorang lelaki yang telah mengembara melalui masa dan dimensi yang berbeza. Okey, kembali lagi di Best TV. Kali ini kita akan bercerita tentang apa? Kita akan bercerita mengenai satu kisah. Kita tahu cerita itu benar atau tidak, tapi ini adalah kisah mengenai seorang lelaki yang dikatakan telah mengembara melalui masa. Ceritanya macam mana? Nantikan. Tengok. 23 April 2006. Kiev, Ukraine. Orang ramai terkejut melihat kelibat seorang lelaki yang kelihatan agak pelik, memakai pakaian dari era yang berbeza dengan membawa satu kamera lama serta kelihatan agak kebingungan. Polis yang berada di situ mendekati pemuda tersebut kerana menyangka mungkin dia adalah seorang pelancong yang sesat. Ya, Encik. Ada apa yang boleh kami bantu? Encik cari tempat Ya, Tuan. Saya nak ke Perchnaya Street. Maaf Encik, tak ada nama tempat tu di sini. Boleh tunjukkan kad pengenalan diri dan pasport Encik? Okey Tuan, ini dokumen saya. Ini dokumen lama, biar betul Encik lahir 1932. Betulkah? Betul Tuan. Saya lahir tahun 1932. Awak rasa hari ini berapa hari bulan? Hari ini 23 April 1958. Salah. Hari ini 23 April 2006. Salah? Betul Cik. Betul ni. Ini adalah dokumen yang ditunjukkan oleh Sergei kepada polis tersebut. Dalam satu wawancara, polis tersebut ada bagi kenyataan. Apa yang mengejutkan saya adalah kertas pengenalan diri yang dia tunjukkan tu, tarikh cetakan kertas tu adalah pada tahun 1958. Dan gambar pada dokumen tersebut serupa dengan pemuda tersebut. Tapi itulah, takkanlah dia masih berusia 25 tahun sedangkan tercatat di kertas tu dia lahir pada tahun 1932. Saya agak dia ni ada masalah mental ataupun membongak je. Jadi kami pun buat keputusan untuk hantar dia ke klinik psikologi. Itulah polis tu cakap lebih kurang lah. Pada awalnya Sergei Ponomarenko atau nama lelaki ni adalah Sergei Ponomarenko tidak mahu ke klinik tersebut. Tetapi dia hanya diberi pilihan pergi ke klinik atau ditahan oleh polis. Di klinik tersebut terdapat rakaman CCTV. Kelihatan dalam rakaman detik-detik Sergei masuk ke dalam klinik dalam keadaan yang agak meragukan. Penyambut tetamu atau petugas kaunter pun ada cakap. Saya paling ingat dan perasan bila dia asyik memandang telefon bimbit saya. Dia tengok dan tengok lagi. Dia pula tidak mahu menyerahkan kod, kamera atau apa-apa barang miliknya untuk disimpan. Saya rasa Mamat ni mesti ada masalah ni. Begitulah lebih kurang nurse tu cakap. Nurse lah, petugas kaunter cakap. Dan bila di dalam klinik tu, Sergei diletakkan di dalam bilik menunggu untuk pesakit. Bila sampai masa dan gilirannya, Sergei pun berjumpa dengan Dr. Pablo Kutrikov. Disebabkan kes ini agak unik, Dr. Pablo ada membuat rakaman temu bual atau sesi rawatannya bersama dengan Sergei. Dr. Pablo cuba mendalami dan bertanya kepada Sergei mengenai kejadian yang menimpanya. Dan disitulah Sergei pun bercerita. Waktu tu hari siang dan aku rasa macam nak jalan-jalan di bandar. Aku ambil dan bawa kamera. Tiba-tiba selepas beberapa ketika,
Keluar dari rumah, aku nampak satu objek asing berbentuk seperti lonceng. Rupanya agak pelik dan terbang dengan cara yang pelik. Macam susah untuk aku terangkan. Tapi aku ada ambil gambar menggunakan kamera aku tu. Itulah apa yang Sergey cakap. Doktor tu pun, dia sebenarnya adalah peminat kamera ni, fotografi lah, dia minat fotografi. Jadi dia kenal lah kamera tu. Nama kamera tu Yashica Flex kalau tak silap, dan kamera tu sudah agak lama dan sukar untuk ditemui. Sebab kamera zaman dulu pada tahun 1958. Doktor tu pun kan menghubungilah seorang jurugambar profesional yang bernama Vadim Poisner. Si Vadim ni pun cek lah, dia datang kan sudah cuba untuk proses gambar dari kamera si Sergey. Dari filem yang dikeluarkan, Vadim dapat kenal pasti yang filem tersebut masih baru dan ianya dihasilkan pada tahun 1956. Bukan senang nak cari tu tak. Tahun, macam contoh dia cakap filem tu dibuat pada tahun 1956 dan baru digunakan. Macam masih fresh lah, baru guna, orang bilang. Sebab Sergey ada cakap kan, dia cakap dia baru ambil gambar tu tadi. Dia dah ambil gambar. Dan bila sudah si Vadim ni proses lah kan gambar-gambar tu, semuanya dia proses, punya cuci. Di sinilah semuanya bertambah pelik. Dalam gambar-gambar yang diproses, terlihat foto-foto bandar Kiev sekitar 1950-an. Dan ada juga gambar bangunan yang tidak lagi wujud pada tahun 2006. Dan peliknya ada gambar Sergey dan teman wanitanya di bangunan tersebut. Bangunan yang dikatakan tidak ada lagi pada tahun 2006 tu. Dorang si Sergey ada bergambar dengan teman wanita dia. Mungkin dikatakan teman wanita dia lah. Dan gambar dorang ni nampak romantik lah. Hari indah berjalan bersama-sama dengan teman wanita. Okey, dan ada juga gambar seperti yang Sergey katakan tadi, yang gambar objek asing berbentuk seperti lonceng. Gambar objek asing berbentuk seperti lonceng yang kelihatan di langit. Sergey pun cakap, "Nah kan, korang masih tak percaya apa yang aku cakap. Aku sendiri tak tahu apa benda tu dan tak faham macam mana benda ni boleh jadi dengan aku." Pada masa yang sama, selepas ambil gambar tu, aku tunduk tengok kamera aku. Dan tahu-tahu tiba-tiba aku ada kat sini pada tahun ni. Lebih kurang macam tu lah si Sergey cakap bila dia sudah kena stake waktu filem kan, yang sudah kena cuci tu. Dr. Pablo pun cakap, "Mungkin awak ni Sergey sedang mengalami pengalaman merentas masa, dari masa lalu ke masa hadapan, dari tahun 1958 ke 47 tahun ke hadapan, iaitu tahun 2006." Begitulah si Dr. Pablo ni cakap sama si Sergey. Si Sergey ni pun dia macam keliru-keliru. Jadi dia pun betul ke tidak apa doktor cakap ni? Atau dia rasa dia mungkin bermimpi. Jadi dia pun dalam keadaan sugul, dalam keadaan yang bingung, dia pun baliklah pergi bilik dia. Dan misteri bermula di situ. Ianya merupakan detik terakhir Sergey kelihatan. CCTV klinik merakamkan Sergey masuk ke dalam bilik dan tidak ada rakaman yang menunjukkan Sergey masuk lah pula. Sergey keluar dari bilik selepas tu. Mereka semua pelik dan rasa muskil sebab tingkap bilik tersebut mempunyai jeriji besi dan tidak mungkin lah kan untuk seseorang dapat melepaskan diri atau keluar daripada bilik tu tanpa melalui pintu bilik dan kelihatan di CCTV. Sergey ni hilang tiba-tiba saja, macam orang hilang. Macam tu. Mustahil kan, macam mana dia sepatutnya boleh hilang? Bilik tu macam bertutup, tapi tiba-tiba hilang daripada bilik. Misteri kan. Siasatan pun dilakukan dan akhirnya polis menemukan satu fail melalui arsip polis mengenai laporan kehilangan pemuda yang bernama Sergey Permanenko pada tahun 1958. Maksudnya bila diorang bongkar-bongkar arsip polis tu kan diorang jumpa satu laporan Sergey Permanenko yang dibuat pada tahun 1958. Maksudnya memang ada orang hilang pada tahun tu. Dan ada gambar juga disertakan dan ada gambar si Sergey ni lah.
Begitu cerita orang lah. Aku pun tak pasti sebab dia punya bahasa ni susah sikit memfaham guys. Dan dalam file tu ada laporan lah kan, siapa yang buat laporan. Jadi polis pun pergi mencari lah gambar, dan dalam gambar yang sebelum ni kan ada gambar perempuan tu. Jadi polis pergi cari perempuan tu, dan nampaknya polis berjaya apabila berjaya menemui Valentina Kulic yang ketika itu berusia 74 tahun. Diorang pergi rumah dia, diorang pun buat temu ramah, bukan temu ramah, diorang buat temu bual dengan Valentina ni. Valentina ni pun dia mengaku yang dia mengenali lelaki yang bernama Sergei. Dan bila polis menunjukkan foto yang diorang dapat daripada Sergei tu, terkejutlah si Valentina ni. Dia cakap, macam mana kamu ada gambar ni dalam? Macam mana kamu ada gambar ni? Macam mana? Sebab dia pun ada juga salinan gambar yang sama, dia cakap. Dia pun heran lah, mana dong dapat salinan ni? Dong terkejut. Jadi si Valentina pun kasih tunjuk gambar yang ada disimpan di dalam foto album dia. Jadi tadi si Valentina yang terkejut, kali ni giliran polis pula yang terkejut dengan Dr. Pablo bila diorang kena tengok gambar si Sergei dengan si Valentina ni pada zaman tersebut lah. Jadi kes tu semakin unik lah. Semula tunjuk gambar satu, lepas tu kasih gambar yang dengan si Valentina ada. Benda tu macam berkait lah, macam real. Tiba-tiba ada kan. Valentina juga menunjukkan gambar-gambar yang lain lah, gambar-gambar yang ada di album itu. Macam mana ada cerita dia hidup dengan si Sergei ni sampailah tahun 1970-an. Maksudnya daripada hilang tu, tiba-tiba si Sergei muncul balik. Lepas tu diorang hidup sama-sama sampai tahun 1970-an. Dan Valentina tu cakap pada tahun 1970-an tu si Sergei ni hilang lagi balik secara tiba-tiba hilang. Jadi si Valentina pun buat laporan polis lagi. Dia cakap si Sergei ni hilang lagi. Si Valentina ada cerita juga. Dia cakap sejak dia hilang pada tahun 1958 tu, bila dia tiba-tiba muncul, si Sergei ni macam berubah. Dia banyak bercerita tentang benda-benda pelik. Dia cerita macam tentang microwave, tentang telefon, komputer, yang lain daripada zaman 1958. Jadi si Valentina ni pun rasa pelik lah. Dia bilang, apa jadi dengan Sergei ni sebenarnya? Jadi si Sergei ni bila sudah gitu dia banyak berubah. Si Sergei ni juga sering berkongsi cerita dia tu dalam satu penulisan di akhbar dan juga dalam temu-temu bual di rancangan radio. Dia akan cakap benda ni lah. Dan polis pun semakin biar betul kes ni macam ni kan. Jadi polis pun menerusi diorang punya intelijen. Wah, intelijen. Diorang pun pergi cek lah. Diorang pergi cek di arkib negara diorang tu. Adalah rakaman temu bual. Dalam rakaman temu bual tu, kedengaran lah Sergei pun bercerita mengenai itulah macam tadi cerita tentang mekanisme jantung tiruan. Lepas tu microwave, telefon. Тем. К примеру, печь картошку мы сможем с помощью духовки, похожей на обычную переносную коробку. Вы подключаетесь к электросети, включаете таймер. Извините, что надо включить? Простите, да. Таймер – это устройство, напоминающее будильник, который срабатывает в нужный момент и выключает печку. Всего пару минут и ваш обед. Banyak lagi lah benda-benda pelik yang dia cerita pada zaman 1958 atau 50-an atau 60-an tu dalam radio. Jadi bila polis dengar, betul. Tapi kenapa kita tak tahu kan, dia cakap. Jadi si Dr. Parlo pun yang dia ada, kan dia yang buat temu duga, bukan dia yang ada temu bual dengan si Sergei ni, dia pun rasa tanpa ingin tahu. Jadi dia pun periksa balik CCTV tu. Bila dia cek, dia nampak rupanya si Sergei ni waktu dia ada di klinik tu, dia nampak pekerja di klinik tu menggunakan microwave. Jadi mungkin di situlah si Sergei tu, apa benda ni, apa binatang ni kan, kasih masuk, kasih panas, boleh makan. 1958 benda tu mungkin belum ada. Jadi si Sergei ni bawalah cerita tu pergi pada tahun tersebut. Dan dalam CCTV tu juga nampak si Sergei ni bawa atau baca surat khabar yang dikatakan dalam tu ada satu artikel yang berkaitan dengan
jantung buatan ataupun jantung artificial. Surat khabar tu juga dikatakan ada di bilik si Sergei ni lah. Bila diorang pergi bilik tu, ada keratan surat khabar tu di situ. Mungkin si Sergei ni dia hafal, dia baca berhabis, dia study. Jadi si ni mungkin dia bila dia balik masa lampau tu, dia cerita balik benda-benda yang dia baca dan tahu ni. Si Valentina waktu tu pun dia pun biar betul ni, betul ke apa yang abang cerita ni? Wah, abang. Aduh kata. Okey. Kes ini pun menjadi semakin menarik apabila Valentina memaklumkan entah bagaimana dia menerima sepucuk surat ataupun sepucuk sampul yang berisi dengan gambar Sergei yang mempunyai nota. Di belakang gambar tersebut tertulis nota. Saya dalam keadaan baik. Saya akan kembali tidak lama lagi. Gambar yang mempunyai imej Sergei yang dikatakan berusia 46 tahun itu berlatar belakangkan kota Kiev, tapi dengan bangunan-bangunan yang masih lagi belum wujud pada tahun 2006. Tambah pelik lah kan, sebab sepatutnya di Kiev pada tahun 2006 tu bangunan-bangunan ni belum ada. Bila diorang cek, diorang bandingkan gambar tu, tempat si Sergei berdiri dalam gambar tu, bangunan-bangunan tu belum wujud. Jadi diorang kaitkan mungkin si Sergei ni pada tahun 1970-an yang dia hilang tu, dia sekali lagi hilang ke masa hadapan. Tapi itulah peliknya, macam mana dia boleh dapat kirim gambar lagi balik kan? Itulah kali terakhir si Valentina dapat nota ataupun surat. Sebab lepas tu dia tidak ada dengar kabar ataupun apa-apa cerita lagi daripada si Sergei ni sampai sekarang. Perjalanan merentas masa yang dialami oleh Sergei Permalenko ni menjadi misteri dan persoalan sehingga kini. Ada pendapat yang mengatakan kisah dan bukti yang ada telah direka dan dibuat-buat untuk satu rancangan televisyen Ukraine. No! God, please, no! 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 Benar atau tidak hanya masa yang akan menentukan. Apa pendapat aku mengenai perjalanan di antara masa lalu dan masa depan ni, atau dimensi yang berbeza ni? Apa pendapat aku? Aku punya pendapat, kalau pendapat aku, kita cerita dalam video yang lain. Okey, kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, share dan tekan butang loceng tu. Kalau ada cadangan, teguran dan ulasan, bolehlah tinggalkan di ruang komen. Okey teman-teman, tetap kerja keras walau sulit. Tetap berusaha walau tiada daya. Jangan pernah putus asa. Semoga semuanya baik-baik saja. Jumpa lagi.